Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan aqabatul bawa'is, iaitulah peringkat pendorong, yang mana kata Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kita beribadah maka kita akan diganggu oleh rasa jemu. Maka untuk kita dapat mengekalkan ibadah kita dan dapat ibadah itu berjalan dengan lancar, istiqamah, maka kita perlukan kepada pendorong. Dan pendorongnya ialah dua sifat. Yang pertamanya al-khawf, sifat takut. Yang keduanya ar-raja, sifat harap. Maka untuk mendapatkan dua sifat ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memandu kita kepada tiga usul, tiga perkara, tiga asas yang perlu kita berikan perhatian, yang perlu kita lakukan untuk supaya dapat menumbuhkan rasa khauf kita kepada Allah dan juga dapat menyuburkan rasa harap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga asas itu ialah, yang pertama, zikru aqwalihi subhanahu, dengan kita merenungi, mengingati, menyebut-nyebut firman-firman Allah yang berkait dengan at-targhib wa tarhib, ayat-ayat Allah yang boleh menimbulkan rasa harap dan boleh menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asas yang kedua ialah dengan kita zikru af'alihi subhanahu, dengan kita merenungi, mengingati perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, muamalah Allah kepada kita, fil akhzi wal afi, di dalam bertindak ke atas kita atau memaafkan kita. Jadi di asas yang kedua ini, maka Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa kisah. Diharap dapat menumbuhkan rasa harap kita kepada Allah, seperti pengampunan Allah, luasnya rahmat Allah. Kemudian ada kisah-kisah yang boleh menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, kisah Iblis, kisah Bal'am, dan banyak lagi kisah-kisah yang telah dikongsikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan asas yang ketiga yang sedang kita bincangkan hari ini, iaitulah zikru jazaihi lil ibad fil ma'ad minas thawabi wal iqab, dengan kita merenungi, mengingati balasan Allah yang akan Allah berikan kepada para hamba di hari pembalasan kelak, daripada pahala dan juga azab. Jadi untuk membicarakan dengan lebih lanjut asas yang ketiga ini, maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan falnadhkur al-ahwal al-arba'ah, iaitu dengan kita mengingati empat perkara ni. Yang pertama al-maut, kematian. Yang kedua al-qabr, kubur. Yang ketiga al-qiyamah, hari kebangkitan, hari akhirat. Yang keempatnya al-jannatu wan-nar, syurga dan neraka. Jadi yang pertama berkenaan dengan kematian. Bila kita ingat bagaimana kematian kita nanti, maka sudah tentu hal itu akan menggerunkan kita, menumbuhkan rasa takut kita. Apabila kita melihat kematian yang jahat, kematian yang buruk, maka ia menggerunkan kita. Dan apabila kita melihat kematian yang baik, maka itu diharap menumbuhkan sifat rajak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
banyak kisah-kisah yang telah dikongsikan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Yang pentingnya untuk kesimpulan kita ialah mati itu pasti. Ajal maut itu urusan Tuhan, dan kita yang patut kita risaukan ialah apakah kesudahan hidup kita dalam kebaikan ataupun sebaliknya. Ada satu nasyid ni, pagi ni teringat nak nasyid lah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kot nasyid ni, tapi kita ingat-ingatkan semula, sebab dia punya lirik dia sangat-sangat bermanfaat, dan mungkin akan mengaitkan dengan tajuk yang sedang kita bincangkan. Menangislah selalu, nasib kita belum tahu, walaupun dalam petunjuk belum tentu diterima. Kita patut selalu pilu, mengenang nasib sendiri. Kematian belum tentu, apakah dalam iman ataupun sebaliknya. Kita patut selalu pilu, walaupun kita beramal belum tentu diterima. Walaupun dalam petunjuk, apakah sampai ke hujung. Kita tiada masa ketawa, walaupun kita bertaubat belum pasti diterima. Menangislah selalu, penutup umur kita belum tahu. Mintalah kepada Tuhan agar petunjuknya sampai ke syurga. Mintalah kepada Tuhan agar petunjuknya sampai ke syurga. Jadi itu kematian yang perlu kita renungkan, apakah kita mati dalam husnul khatimah ataupun dalam su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Dan apakah yang menyebabkan kita ni jadi takut nak mati? Banyak sebab. Antaranya, bila kita mati saja tak boleh dah kita buat perkara yang kita suka nak buat. Bila kita mati saja, semua harta kita, isi suami kita mungkin jatuh ke tangan orang lain. Kemudian bila kita mati saja, tamat sudah masa beramal dan tertutuplah pintu bertaubat. Apabila kita fikir mati, maka kita akan risau apakah layanan yang akan kita terima nanti di alam barzah sana. Alam barzah itu sendiri adalah satu tempat yang kita tak pernah sampai. Bila tempat yang kita tak pernah pergi, kita akan rasa bimbang, kita akan rasa risau, sebab kita tidak tahu keadaan di sana. Macam di dunia ni pun samalah. Kalau kita nak pergi contohnya ke Korea Utara, satu tempat yang kita tak pernah pergi kan, pergi pula seorang-seorang ke sana, jadi tentu kita jadi takut nak pergi ke sana. Baik, jadi seterusnya ialah perkara kedua yang perlu kita ingat-ingatkan, yang perlu kita renung-renungkan untuk menumbuhkan rasa khauf dan raja itu. Maka
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membawa kita supaya mengingati alam kubur ataupun alam barzakh. Perkara yang kedua ialah al-qabr. Jadi kubur ataupun alam barzakh ini merupakan tempat pertama daripada beberapa tempat yang pasti kita lalui setelah kita mati nanti. Jadi dalam perkara yang kedua ni, mengingati alam barzakh ataupun alam kubur, Al-Imam Al-Ghazali menyenaraikan beberapa kisah untuk kita renungkan, yang mana kesemuanya merupakan mimpi-mimpi. Yang pertama, mimpi sebahagian para solihin melihat Sufyan Ats-Tsauri, dan bagaimana layanan yang dia terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh. Dan yang keduanya, sebahagian orang soleh yang bermimpi melihat seorang lelaki yang dalam keadaan pucat muka dia, kedua belah tangannya terbelenggu di tengkuknya. Ini contoh orang yang mendapat layanan buruk di alam barzakh. Kemudian yang ingin kita sambung ni, muka surat 378, terdapat dua kisah berkenaan dua orang lelaki-lelaki. Ada seorang yang soleh ni bermimpi anaknya yang mati syahid, dan dia sejak anak dia mati, dia tak pernah melihat anaknya di dalam mimpi, sehinggalah di malam wafatnya Umar bin Abdul Aziz, istara'ani tilkal laila fakultu, dia pun bertanya kepada anaknya, ya bunai alam taku maitan, wahai anakku, bukankah engkau dah mati? Faqal, jawab si anak ni, la, aku tak mati, tetapi aku mati syahid. Wa ana hayyun, dan aku hidup indallahi ta'ala, aku hidup di sisi Allah, urzaku, diberi rezeki. Jadi orang yang mati syahid ni Allah sebut dalam Al-Quran, jangan kita sangka mereka mati. Apa ayatnya? Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangkakan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati, yang sebenarnya mereka itu tak hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Cuma dari sudut sainsnya kita panggil mati dah, kita tak kata hidup lagi. Tapi hakikat kehidupan yang Allah masukkan dalam Al-Quran ni, yang itu kita tak dapat memahaminya lah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, jangan kamu sangka mereka itu mati, kerana yang sebenarnya mereka itu tetap hidup. Cuma mungkin para ulama ada menghuraikan berkaitan tafsir ayat ini. Antaranya, kenapa mereka itu tidak disebutkan mati. Zahirnya mereka itu matilah, jasad mereka itu dikebumikan, tetapi ruh mereka yang dimasukkan terus hidup. Ruh mereka, orang yang mati syahid ini, ruh mereka bebas berjalan ke mana sahaja yang mereka ingin pergi. Maka apabila si ayahnya kata, bukankah kau dah mati? Anak ni kata, jangan kata macam tu, saya hidup dan saya masih diberi rezeki. Wallahu alam lah hakikat rezeki yang dikurniakan kepada mereka. Tapi itulah keadaan orang-orang yang mati syahid. Setelah itu, kata si anak ni, nudiya fi ahli sama, diserukan kepada penghuni langit. Ada satu pengumuman buat seluruh penghuni langit, ala la yabqa nabiyyun wala siddiqun wala syahidun illa wa hadara salah ala Umar ibni Abdul Aziz. Pengumuman itu meminta supaya jangan tinggal seorang nabi pun, jangan tertinggal seorang siddiq pun, jangan seorang syahid pun, melainkan semua sekali mesti hadir
menyembahyangkan jenazah Umar bin Abdul Aziz. Seperti yang kita tahu, Umar bin Abdul Aziz ni merupakan seorang tabi'in, bukan dari kalangan sahabah. Tetapi para ulama memasukkan, sebagian para ulama memasukkan Umar bin Abdul Aziz ni sebagai khalifah yang kelima. Faji'tu li ashhada salah, maka kata si anak yang mati syahid ni, sebab pengumuman tu aku pun datang untuk turut sama-sama menyembahyangkan jenazah Umar bin Abdul Aziz. Summa ji'tukum, aku pun datang kepada kamu, li usallima alaikum, untuk memberi salam kepada kamu. Tapi li usallima alaikum, beri salam lah. Kita tak terjemah dengan berjabat tangan. Kalau dalam ni bersalaman, macam mana bersalaman mungkin mimpi, dalam mimpi ni bolehlah bersalaman. Baik, kemudian kisah yang kedua diriwayatkan oleh Hisham bin Hassan. Beliau berkata, anak aku yang masih muda sudah mati, akan tetapi dalam mimpi aku melihatnya telah beruban. Jadi dalam mimpi si ayah ni, dia tengok anak dia mati muda tapi beruban dah. Mata li ibnun hadasun, telah mati seorang anakku yang masih muda. Fara'aituhu fil manam, aku melihatnya di dalam mimpi. Fa idza huwa asyab, tiba-tiba aku lihat dia beruban. Maka dia pun bertanya kepada si anak tadi, fakultu ya bunai ma hadza syaib, wahai anak, kenapa beruban ni, gaya rambut apa ni? Faqal lamma qadima alaina fulan, maka terang si anak ni tadi, bila fulan tu datang, artinya meninggal kemudian dikebumikan di situ, zafar jahannam likudumihi. Apa yang berlaku ketika si fulan itu datang kepadaku, jahannam itu mendengus dengan keras. Zufratan lam yabqa minna ahadun illa syaba, maka bunyi tersebut menyebabkan tak ada seorang pun di kalangan kami melainkan semua sekali beruban. Itu bau dengar bunyi neraka jahanam, habis penghuni kubur tu semuanya beruban. Itu baru dengar, belum kena. Kalau kena botak terus rasanya. Jadi artinya kisah ni menunjukkan kepada kita terdapatnya hamba Allah yang apabila dihantar ke alam barzah sana mendapat layanan yang buruk, mendapat azab. Kalau tadi sebelumnya, kisah yang pertama tadi menunjukkan bagaimana orang yang mati syahid ni mendapat layanan yang baik, mendapat rezeki di alam barzah. Jadi itu dua kisah mimpi lagi ni. Minggu ni dengan minggu lepas ni banyak cerita mimpi ni. Ada apa-apa ke ni? Okey, jadi kemudian yang ketiga, Al-Qiyamah, hari kiamat. Sebelum tu saya nak patah balik dulu. Sikit lagi kita nak bincang tentang alam barzah ni, yang mana kata para ulama, bagaimana kita dikubur esok bergantung kepada bagaimana hidup kita di muka bumi. Maksud kata para ulama itu, seandainya kita mendapat layanan yang baik di alam barzah, maka tempat yang seterusnya akan kita singgah pasti akan bertambah baik keadaannya. Sebaliknya, kalau di alam kubur pun kita mendapat susah, maka tempat persinggahan kita seterusnya akan menjadi lebih sulit dan lebih sukar. Satu hari, Sayyidina Uthman ibn Affan
dia datang ke satu kubur, dia menangis teresak-esak, menangis macam budak-budak. Kemudian datang seorang lelaki tegur Sayyidina Osman, "Wahai Osman, kenapa menangis kat sini macam budak-budak ni? Bukankah engkau telah dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidina Osman ni termasuk sahabat 10 minal mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin syurga. Apabila Sayyidina Osman ditanya begitu, tengok apa respon Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni dia orang yang bijak. Kata Sayyidina Osman, benar Nabi menjamin aku masuk syurga, cumanya Nabi tak menjamin aku selamat dari azab kubur. Nabi jamin aku syurga, betul, tapi Nabi tak jamin aku selamat dari azab kubur. Itu yang menyebabkan Sayyidina Osman menangis. Jadi itu yang menakutkan bila kita mengingatkan alam barzah ni. Banyak perkara yang boleh membimbangkan kita. Antaranya itulah keadaan kita nanti, layanan yang kita akan terima di alam barzah sana, apakah layanan yang baik atau sebaliknya. Untuk terlepas dari azab kubur ni, pada asasnya, siapa yang ada melakukan dosa, maka ia akan diazab di dalam kubur. Walaupun dia mungkin terlepas azab neraka. Azab neraka mungkin dia lepas, mungkin amalannya nanti dengar dah, kemungkinan amalannya nanti apabila ditimbang, amal baik dia melebihi ataupun amal baik dia lebih berat daripada amal jahat, maka dia tak masuk neraka. Sebab amal baik lebih banyak daripada amal jahat. Tapi ada tak amal jahat? Adalah, cuma sedikit. Oleh kerana sedikit amal jahatnya, dia tak masuk neraka, tapi di kubur akan diazab. Asal ada satu dosa yang dilakukan, maka ia akan diazab di dalam kubur. Maka untuk antara panduan yang Nabi berikan supaya terhindar dari azab kubur, yang menurut hadis-hadis yang sahih, antaranya ialah dengan kita membaca surah Al-Mulk, suratul Mulk, setiap malam sebelum tidur. Selepas kita solat isyak tu, boleh dah kita membaca surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk adalah suratun mani'atun min azabil qabr, dapat mencegah pembacanya daripada azab kubur. Itu antara panduan yang Nabi berikan kepada kita, dengan kasih sayang Nabi. Sebab Nabi pun tahu kita ni, mana ada yang langsung tak berdosa kan? Mesti ada, mesti semuanya ada melakukan dosa, tak banyak pun sedikit. Itu salah satu cara untuk kita terhindar dari azab kubur. Itu cara yang kita boleh buat lah. Ada cara yang kita tak boleh buat, mati hari Jumaat, malam Jumaat, tapi cara itu kita tak boleh nak buat. Itu rezeki lah masing-masing. Tapi yang boleh kita usahakan ialah membaca surah Al-Mulk. Kemudian satu lagi ialah kita mengamalkan doa yang Nabi suruh kita baca sebelum kita memberi salam. Di dalam solat kita, Nabi suruh kita minta perlindungan daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Minta berlindung daripada 4 perkara. Yang pertamanya, minta berlindung daripada azab neraka. Yang kedua, minta berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga, daripada fitnah
fitnah ni ialah ujian iman di dunia, sama ada kita hidup di dunia ni ataupun selepas kita mati nanti. Bila kita mati nanti, di sana ada lagi ujian iman. Dalam riwayat yang sahih menceritakan Allah datangkan matahari, Allah datangkan bulan, matahari mengaku dia Tuhan. Siapa yang setuju ikut dia, rupanya matahari bawa masuk ke neraka. Itu ujian iman. Jadi artinya bagi orang yang ada iman, insya-Allah dia akan luluslah dalam ujian tersebut. Itu di mahsyar nanti. Dan termasuk juga dengan fitnah mamat ni, fitnah kematian ni ialah soalan di alam barzakh, ataupun fitnah kubur. Kemudian fitnah Masih Dajjal pun adalah ujian iman. Baik, jadi kata sahabat, Nabi mengajar kami doa ni, berlindung daripada 4 perkara tadi dengan sungguh-sungguh seperti mana Nabi mengajar kami surah daripada surah-surah Al-Quran. Artinya Nabi sungguh-sungguh ajar, Nabi sungguh-sungguh nak kita baca dan kita amalkan, cuma kita yang tak sungguh-sungguh. Baik, kemudian kita teruskan dengan yang ketiganya ialah Al-Qiyamah. Apabila ahli kubur ini diperlihatkan dengan syurga, maka mereka akan berkata, ya Allah, segerakanlah kiamah. Tapi apabila Allah tunjukkan azab kepada penghuni kubur, maka mereka akan berkata, ya Allah, janganlah datangkan kiamah. Kerana apa? Kerana seteruk-teruk azab di kubur itu pun jauh lebih ringan nak dibandingkan dengan azab api neraka.